oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa iza akhadha fi salati alaih kabbara wa hamidallaha wa asna alaih. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau memulakan pelaksanaan solat jenazah, baginda akan takbir dan baginda akan memuji Allah. Baginda bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar dan baginda akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla Ibnu Abbas ala jenazah, dan Ibnu Abbas pun ada mendirikan solat jenazah. Dan kita tahu Ibnu Abbas ini adalah sepupu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqara'a ba'da at-takbir al-awwal. Tengok, lalu Ibnu Abbas, beliau membaca selepas takbir yang pertama. Maknanya itu menandakan adalah selain daripada takbir yang pertama, kerana kita tahu solat jenazah ada 4 takbir. Ini yang masyhurlah diamalkan oleh kita. Solat jenazah ada 4 takbir. Jadi selepas takbir yang pertama, kata Ibnul Qayyim, Ibnu Abbas sepupu Nabi ini, beliau membaca bifatihatil kitab, membaca surah Al-Fatihah. Jadi maknanya Allahu Akbar, baca Fatihah selepas takbir yang pertama. Wajahara biha, dan Ibnu Abbas menjaharkan bacaan Al-Fatihah dalam salat jenazah, iaitu pada selepas takbir yang pertama itu. Disebut oleh Ibn Al-Qayyim. Waqal, dan beliau berkata, li ta'lamu annaha sunnah, supaya kalian mengetahui perbuatan menjaharkan atau membaca Al-Fatihah di dalam salat jenazah itu ialah sunnah. Maknanya dia baca jahar surah Al-Fatihah dalam salat jenazah sebab nak bagi tahu kepada masyarakat bahawasanya ini baca Fatihah adalah sunnah Nabi dalam salat jenazah. Kalau tidak, orang tak tahu. Jadi pada zaman dia begitu. Tapi kalau pada zaman kita pada hari ini, kita tidaklah menjaharkan baca Fatihah. Macam kita salat jenazah ni dibaca secara sir. Hadirin dan hadirat. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة ابن الصامت عن الصلاة على الجنازة. Daripada Abu Hurairah, beliau pada suatu hari pernah bertanya kepada seorang lagi sahabat Nabi, namanya Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit, berkenaan salat ke atas jenazah. Berkenaan salat ke atas jenazah. Faqal radhiyallahu anhu, maka berkata Ubadah bin As-Samit tadi kepada Abu Hurairah, ana wallahi ukhbiruk, aku ni demi Allah akan menceritakan kepada kamu. Maknanya aku akan ceritakan kepada kamu. Tabda, kamu memulakan salat jenazah, fatukabbir, maka lalu kamu pun bertakbir. Summa tusalli ala nabi, kemudian kamu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watakul, dan setelah itu kamu membaca, Allahumma inna abdaka fulanan kana la yushriku bih, kana la yushriku bika wa anta a'lamu bih, in kana muhsinan fazid fi ihsanih, wa in kana musian fatajawaz anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Ini doa yang diajarkan oleh Ubadah bin As-Samit kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Maknanya kalau awak nak salat ke atas jenazah, mulakan dengan takbir. Dia kata begitu. Kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca doa tadi. Doa tadi apa dia? Allahumma inna abdaka fulan la yushriku bika. Ya Allah, sesungguhnya si hamba kamu si fulan ini kana la yushriku bik, dia tidak mensyirikkan kamu. Wa anta a'lamu bih, dan engkau lebih mengetahui tentang hakikat hal tersebut. Fa in kana muhsinan, kalau dia orang yang baik, fazid fi ihsani, kau tambahkanlah kebaikan kepadanya. Wa in kana musian, kalau yang dia ini orang yang meninggal ini orang yang musi, orang yang buat jahat, fatajawaz anhu, kau ampunkanlah dia. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah.
Ya Allah, kau janganlah haramkan kami atau halang kami daripada mendapat pahala dia, dan janganlah kau uji kami selepas pemergian dia. Ini yang kita sebut dalam Quran lah. Wa maqsudus salah, yang dimaksudkan dengan salat, huwa du'a lil mayyit, maknanya kita mendoakan si mati. Wa kadzalika hufidha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nuqila, demikianlah yang telah mahfuz, maknanya riwayat yang telah sampai daripada Nabi. Wa nuqila anhu ma lam yunqal, maknanya diriwayatkan juga, dinukilkan juga daripada Rasulullah ini berkenaan dengan riwayat membaca Al-Fatihah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah. Tapi bukan hadis Ubadah ni lah, maknanya ada juga riwayat yang lain. Jadi kita ni gabungan daripada beberapa riwayat. Itu yang kita dapat amalkan, hadirin sidang jemaah, berkenaan dengan salat jenazah, sehingga kita buat kesimpulan ada 4 takbir. Takbir pertama Fatihah, kedua selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan keampunan si mati, dan yang keempat salam. Begitulah selesainya salat jenazah. Fa hufidha min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ada riwayat yang menunjuk berkenaan dengan doa Nabi kita ni kepada si mati. Ada doa. Jadi doa ni doa yang maksur daripada Nabi, maknanya yang sampai riwayatnya kepada kita. Apa dia? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min azabil qabr wa min azabin nar. Selesai doa tersebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, kau ampunkan si fulan ini. Kalau yang mati tu jenazah lelaki. Tapi kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, kau ampunkan si fulan dan kau rahmatilah dia, kau beri afiat kepadanya, wa'fu anhu, kau maafkan dia. Sebahagian ulama mereka membezakan antara maghfirah dengan al-afu daripada Allah. Mereka kata maghfirah ini adalah diampunkan dosa, tetapi catatan tu masih kekal dalam buku amalan. Itu adalah maghfirah. Berbeza dengan afu. Afu ni Allah maafkan kita dan dipadam kesan daripada maksiat itu, kesan daripada dosa tu daripada buku amalan kita. Jadi bezanya adalah sama ada catatan tu kekal ataupun dihapuskan. Ampun tu ampun, maghfirah pun ampun, afu pun ampun. Tetapi sama ada catatan dosa itu kekal dalam buku amal atau tidak. Dan sebab itulah kita digalak memperbanyak doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni dalam bulan Ramadan. Begitu. Jadi di antara perbahasan yang disebutkan. Wa akrim nuzulah, kau muliakanlah penurunannya daripada ialah masuk ke tanah, ke dalam kubur. Wa wassi' mudkhalahu, dan kau lapangkanlah kemasukannya. Wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad, kau bersihkanlah dia dengan air salji dan juga al-barad. Al-barad di sini sebahagian ulama kita terjemah sebagai embun, hadirin dan hadirat, atau sebahagian lain menterjemahkan sebagai air sejuk, sebagai air sejuk. Maknanya bukan salji tapi air sejuk. Wa naqqihi minal khataaya, kau bersihkanlah dia daripada dosa-dosa, kama naqqaita thawbal abyada minad danas, sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian putih daripada kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darih, ya Allah, kau bersihkan, kau gantikanlah dia dengan satu rumah yang lebih baik daripada rumah dia. Maknanya kau gantikan dia rumah di akhirat dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa zawjan khairan min zawjih, kau gantikanlah dia dengan pasangan yang lebih baik daripada pasangan dia di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, kau gantikanlah dia dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia di dunia. Wa adkhilhul jannah, kau masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa a'idhhu min azabil qabr wa min azabin nar, kau lindungilah dia daripada azab kubur dan kau lindungilah dia daripada azab api neraka.
Wa hufidha min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan dihafal, maknanya kata Ibnul Qayyim, diriwayatkan dari berkenaan dengan doa Nabi kepada jenazah, Allahumma ghafir li hayyina wa li mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Apa makna dia? Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina, ya Allah, kau ampunkan orang yang hidup dalam kalangan kami dan kau ampunkan orang yang telah mati dalam kalangan kami. Wa saghirina wa kabirina, yang muda dalam kalangan kami dan yang tua dalam kalangan kami. Wa zakarina wa unsana, yang lelaki dari kalangan kami, yang perempuan dari kalangan kami. Wa syahidina wa ghaibina, orang yang wujud, orang yang gaib dari kalangan kami. Wa Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, mereka yang kau hidupkan dia dari kalangan kami, fa ahyihi 'alal Islam, kau hidupkanlah dia di atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan siapa yang engkau matikan dari kalangan kami, kau matikanlah dia dalam keadaan beriman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah, ya Allah, kau jangan halang kami dari mendapat pahala daripada orang ini, dan juga janganlah kau uji kami atau fitnah kami selepas pemergiannya. Wa hufidha, ada hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Hadirin dan hadirat. Wa hufidha min du'aihi sallallahu alaihi wasallam aidan, antara yang Nabi baca ketika salat jenazah juga, Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar fa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya si fulan bin si fulan fi zimmatik, berada di bawah naunganmu pada sekarang ini, maknanya berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sedang kembali kepada pangkuanmu. Faqihi min fitnati al-qabr wa azabin nar, kau peliharalah dia daripada fitnah kubur, maknanya ujian dalam kubur, wa azabin nar, dan azab api neraka. Fa anta ahlul wafa'i wal haq, sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah ahli kepada wafa' dan hak, iaitu kepada yang menunaikan janji dan yang menunaikan hak bagi orang yang berhak. Faghfir lahu warhamhu, kau ampunkanlah dia dan kau rahmatilah dia, innaka antal ghafurur rahim, kau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa kana ya'muru bi ikhlasid du'a'il mayyit, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk kita mengikhlaskan doa kepada si mati. Maknanya kita kena doa bersungguh kepada si mati ni, orang yang mati dari kalangan kita. Hadirin dan hadirat. Wa kana yukabbiru 4 takbirat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Yukabbiru 4 takbirat, baginda bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Wa sahha anhu annahu kabbara 5, dan ada riwayat yang sahih daripada Nabi, baginda bertakbir sebanyak 5 kali untuk salat jenazah. Ada juga kata Ibnul Qayyim. Wa kana as-sahabatu ba'dah, para sahabat selepas wafatnya Nabi, yukabbiruna 4 wa 5 wa 6. Kadang-kadang mereka bertakbir untuk salat jenazah 4 kali. Ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, kata Ibnul Qayyim. Fakabbara Zaid ibn Arqam 5, Zaid bin Arqam takbir 5 kali. Wa zakara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kabbaraha, dan beliau, iaitu Zaid bin Arqam, memberitahu Nabi dulu takbir 5 kali. Dia kata begitu. Zakarahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa kabbara Ali bin Abi Talib ala Sahal bin Hunayf 6, dan Sayyidina Ali mendirikan solat jenazah ke atas Sahal bin Hunayf dengan 6 kali takbir. Hadirin dan hadirat. Wa kana yukabbiru ala ahli Badrin 6, dan beliau, iaitu merujuk kepada Sayyidina Ali, melakukan solat jenazah dan bertakbir ke atas ahli Badar sebanyak 6 kali. Wa ala ghairihim minas sahabati 5, maknanya sahabat-sahabat yang lain dia takbir 5 kali. Wa ala sairin nasi 4, dan kepada manusia selain daripada mereka 4 kali. Maknanya seolah Sayyidina Ali ni dibahagi 3.
Kalau yang mati itu ahli Badar, maka dia takbir 6 kali. Kalau yang mati itu sahabat Nabi tapi tidak menyertai perang Badar, maka dia takbir 5 kali. Tapi kalau yang mati itu adalah selain orang yang bukan di kalangan sahabat Nabi, maka orang biasa sahaja dari kalangan orang Islam, maka dia bertakbir sebanyak 4 kali dalam solat jenazah. Dan ini disebutkan oleh siapa? Ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim, disebut oleh Zakarahu Ad-Daraqutni, disebut oleh Al-Imam Ad-Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Wa zakara Sa'id bin Mansur, dan Sa'id bin Mansur menyebutkan anil Hakam bin Utaibah annahu qala, daripada Al-Hakam bin Utaibah, beliau berkata, kanu, mereka ini para sahabat. Kanu itu merujuk kepada mereka para sahabat. Yukabbiruna ala ahli Badrin 5 wa 6 wa 7. Mereka bertakbir kepada ahli Badar yang meninggal dunia 5 takbir, 6 takbir, 7 kali takbir. Dan kata Ibnul Qayyim, wa hadhihi asarun sahihatun, yang kesemuanya ini adalah asar yang sahih. Semua ini adalah asar yang sahih. Fala mujiba lil man'i minha, maknanya tak boleh untuk kita melarang daripada orang buat macam tu. Kalau ada orang nak takbir 5 kali ke 6 kali ke. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yamna mimma zada 'ala al-arba', dan Nabi tidak pernah melarang kalau seseorang bertakbir lebih daripada 4 kali, dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Bal fa'alahu huwa wa ashabuhu min ba'dih, bahkan Nabi buat dan para sahabat selepas baginda pun lakukan. Wa amma hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi at-taslim min salatil janazah, adapun petunjuk Nabi berkenaan dengan memberi salam daripada solat jenazah ni. Kan ada salam. Maknanya solat jenazah ni kenapa dia dinamakan solat, saya dah ceritakan dulu. Ada orang kata, ustaz, kenapa solat jenazah ni dipanggil solat sedangkan tak ada rakaat? Tu kita jawab pada sebelum ini bahawasanya ia dinamakan solat kerana cukup padanya definisi solat. Definisi solat ni adalah aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi solat jenazah bermula tak dengan takbir, kita kata bermula dengan takbir. Diakhiri tak dengan salam, diakhiri dengan salam. Ada tak perkataan dalam solat jenazah? Kita kata ada perkataan. Ada tak perbuatan pada solat jenazah? Kita kata ada perbuatan. Maka cukup ciri, cukuplah dia dinamakan solat. Itu yang disebut sebagai solatul jenazah. Jadi kita kata di sini petunjuk Nabi dalam memberi salam selesai daripada solat jenazah. Faruya anhu annahu kana yusallimu wahidah. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi ni salam sekali je. Assalamualaikum warahmatullahi, contoh. Ada riwayat yang menunjukkan begitu. Waruya anhu annahu kana yusallimu taslimatain, dan ada juga riwayat yang menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam 2 kali macam kita biasa buat kalau solat jenazah. Jadi kedua-duanya ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma raf'ul yadain, adapun mengangkat 2 tangan tu. Mengangkat 2 tangan, maknanya nak takbir tu, hadirin sidang jemaah. Sebab kita tahu takbir ni dia ucapan lidah. Kadang-kadang orang kita tu yang saya selalu sebut, ada beza antara melafazkan takbir dengan mengangkat takbir, mengangkat takbir. Orang kita duk sebut angkat takbir, sedangkan takbir ni lafaz. Sebab tu dia rukun dalam solat, rukun qauli bukan rukun fi'li, dia rukun perkataan bukan rukun perbuatan. Jadi yang tepat bukannya mengangkat takbir, yang tepatnya adalah melafazkan takbir. Sebab dia ucapan lidah. Takbir ni sebutan Allahu Akbar. Macam mana kita nak angkat Allahu Akbar tu? Tak, hadirin hadirat. Jadi ini tidak berlaku. Tapi kalau nak sebut angkat apa? Mengangkat 2 tangan ketika takbir. Itu betul lah. Mengangkat 2 tangan ketika takbir ni sunat. Ini sunat, tidak wajib. Adapun mengangkat 2 tangan, maknanya merujuk kepada takbir ni ketika nak salat jenazah. Kata Ibnul Qayyim, faqala Syafi'i rahimahullah turfa'u lil asar. Al-Imam Syafi'i berkata, tangan ni diangkat berdasarkan riwayat. Maknanya ada asar. Ada asar ni maknanya ada riwayat. Wal qiyas ala sunnah fi salah. Dan kita kiaskan solat jenazah ni dengan solat kita yang sehari-harian, solat 5 waktu itu sebagai contoh. Jadi mazhab jumhur mengguna qiyas sebagai dalil, hadirin dan hadirat. Itu dalil hukum. Kita tahu dalil hukum ni ada dalil yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Ini kalau kita belajar usul fiqh. Dalil yang disepakati ada 4, disepakati oleh majoriti mazhab. Dan disepakati oleh 4 mazhab yang muktabar.
Quran, sunnah, ijma', qiyas. Jadi Imam Syafi'i dia berpendapat diangkat tangan ketika kita takbir untuk solat jenazah sebab guna qiyas kepada solat biasa, dia kata begitu. Dan juga ada asar, maknanya ada riwayat. Dan dikatakan di sini fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kabbaraha fi as-salati wa huwa qa'im. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya yang masyhur itu, kitab Hadirin dan hadirat, kitab Al-Um. Nabi SAW maksud dia mengangkat kedua-dua tangan baginda pada setiap kali takbir yang baginda lafazkan dalam solat. Wa huwa qa'im, dalam keadaan baginda berdiri. Dalam keadaan baginda berdiri. Jadi takbir, angkat dua tangan, hadirin sidang jemaah. Kultu aku berkata. Dan aku di situ siapa? Ibnul Qayyim, penulis kitab. Kultu, dia kata aku berkata, yuridu bil asar, apa yang Imam Syafi'i maksudkan ada asar yang menunjukkan kena angkat tu. Kan Imam Syafi'i kata tadi diangkat sebab ada asar kan. Asar ni saya kata tadi riwayat. Jadi Ibnul Qayyim dia mendatangkan riwayat tu. Dia kata yuridu bil asar, yang beliau maksudkan dengan asar itu ma rawahu an Ibni Umar wa Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Anas bin Malik, annahuma kana yarfa'an aydiyahuma kullama kabbara 'alal janazah. Ibnu Umar ni dan juga Anas bin Malik dalam asar yang Ibnu Qayyim kongsikan ini, mereka berdua sebagai sahabat Nabi mengangkat kedua tangan mereka ketika melafazkan takbir ketika solat jenazah. Maknanya macam kita tahulah asar ni maknanya daripada sahabat. Kalau daripada Nabi ni hadis ataupun sunnah, hadirin sidang jemaah. Tapi kalau asar ni sahabat, boleh jadi daripada sahabat, begitu. Jadi disebutkan di sini betul lah, ni perbuatan sahabat Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Yang kedua Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Jadi mereka ini mengangkat dua tangan ketika takbir semasa solat jenazah. Selesai bahagian tu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatul janazah. Apa petunjuk Nabi kalau baginda terlepas solat jenazah ni? Kita tahulah solat jenazah ni dia bukan fardu ain, betul tak? Dia fardu kifayah. Solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi apakah petunjuk Nabi kalau Nabi terlepas daripada pelaksanaan solat jenazah? Dia kata di sini, antara petunjuk Nabi apabila baginda terlepas solat kepada jenazah, salla 'alal qabr, baginda akan solat di perkuburan. Baginda akan solat di perkuburan. Maknanya Nabi pergilah kepada kubur orang yang baru meninggal dunia tersebut dan Nabi mendirikan solat di situ. Hadirin dan hadirat. Fa salla marrah 'ala qabrin ba'da lailah. Sekali Nabi pernah solat di perkuburan, iaitu setelah satu malam atau setelah berlalunya semalam. Wa marrah ba'da salas, dan satu kali Nabi pernah solat di kubur 3 hari selepas kematian jenazah. Wa marrah ba'da syahar, dan ada juga Nabi buat solat di kubur sebulan selepas pengebumian. Walam yuaqit fi zalika waqtan, dan Nabi tak menetapkan waktu tertentu pun untuk hal tersebut. Maknanya kalau kita tak sempat solat, boleh dalam tempoh tu, sama ada selepas sehari ke, selepas 3 hari ke, ataupun selepas sebulan. Ini kata Ibnul Qayyim. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, hadirin dan hadirat, antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yakumu 'inda ra'si rajul wa wasatil mar'ah. Kalau baginda nak salat ke atas jenazah, baginda akan berdiri di depan kepala orang lelaki. Maknanya kalau jenazah tu berbaring, kita di hadapan dia, maka kita ni itu sebagai imam ni berdiri di depan kepala jenazah lelaki. Tapi kalau Rasulullah ni yang jenazah di depan dia adalah jenazah orang perempuan, maka baginda duduk di mana? Di tengah-tengah jenazah tersebut. Maknanya di bahagian tengah jenazah perempuan. Hadirin dan hadirat.
Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Nabi. Jadi kita akan jumpa banyak perkataan kana min hadihi, hadihi, sebab nama pun kitab ni Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Sebab itu dalam kitab-kitab yang kemudian daripada Ibn Al-Qayyim, kita akan jumpa mereka akan sebut, berkata Ibn Al-Qayyim dalam Hadiul Ibad. Dia sebut hadiu je, ataupun Al-Hadiun Nabi. Dia akan kata begitu, Al-Hadiun Nabawi. Maknanya ulama-ulama yang kemudian ni kadang-kadang dia orang sebut qala Ibn Al-Qayyim fil Hadi Nabawi. Itu kitab ni ya, Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ini pun seni juga. Nanti kalau kita kata Ibn Al-Qayyim ni pun banyak kitab hadi yang dia ada. Kita jangan salah faham. Hadi di situ merujuk kepada kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad sallallahu alaihi wasallam. Antara petunjuk Nabi adalah baginda melaksanakan salat ke atas jenazah kanak-kanak. Ala tifil. Fasahha anhu annahu qal, dan telah sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, at-tiflu yusalla alaih, kanak-kanak yang meninggal dunia disolatkan ke atas jenazahnya. Jadi kita pun kalau ada kanak-kanak meninggal, solat jenazah dia. Sebab ada riwayat Nabi kata solat orang yang dah meninggal dunia ataupun budak-budak yang meninggal dunia, dilakukan solat ke atas jenazahnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yusalli ala man qatala nafsah. Antara petunjuk Nabi, baginda tidak mendirikan solat jenazah ke atas orang yang membunuh dirinya. Maknanya orang bunuh diri, Nabi tak solatkan jenazah dia. Hadirin dah. Itu petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala ala man ghalla minal ghanimah, dan tidak ke atas orang yang mati dalam keadaan dia mencuri harta rampasan perang umat Islam. Adanya dia menipu ataupun dia merampas harta rampasan perang umat Islam. Cuma ulama kita berbeza pendapat. Ini kata Ibn Al-Qayyim. Wa ikhtulifa anhu, para ulama khilaf tentang satu perkara, fi salati ala al-maqtuli haddan. Tadi orang yang mati bunuh diri, Nabi tak salat jenazah dia. Tapi ni orang yang dibunuh secara had, maknanya menerusi hukum hudud. Ada tak orang yang dibunuh menerusi hukum hudud? Kita kata ada. Contohnya penzina yang muhsan, betul tak? Penzina muhsan direjam sampai mati. Yang kita kata dalam surah An-Nur tu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina wanita, penzina lelaki, sebablah setiap seorang mereka daripada keduanya itu 100 kali sebatan. Itu adalah penzina yang ghairu muhsan. Muhsan adalah yang telah berkahwin, ghairu muhsan yang belum berkahwin. Jadi ada perbezaan. Penzina muhsan ni disebat, saya minta maaf, penzina muhsan ni direjam. Adapun yang ghairu muhsan disebat 100 kali sebatan. Jadi ada orang yang mati, dia mati dalam keadaan dia ini dibunuh menerusi pelaksanaan hukum had atau hukum hudud. Kazani al-marjum, seperti orang yang berzina yang direjam. Fasahha anhu, maka telah sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala al-juhaniyah allati rajama. Nabi pernah mendirikan salat ke atas wanita Juhaniyah yang mana baginda rejam wanita tu. Maknanya wanita ni dah kahwin, kemudian dia berzina. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jaga kita dan zuriat kita daripada zina. Allahumma amin. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar dia kata apa? Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Adakah engkau salat ke atas jenazah dia wahai Rasulullah sedangkan dia telah berzina? Dia kata begitu. Sayyidina Umar ni dia tegas. Hadirin dah ada apa yang rasa kenapa nak solat kepada jenazah dia? Sayyidina Umar, kita tengok peribadi, personality Umar ni, Al-Khattab radhiyallahu anhu, kenapa nak solat pula ke atas jenazah kawan ni? Dia berzina wahai Rasulullah. Maknanya benda tu bukannya benda yang berat. Maksud saya benda tu bukan benda yang ringan, benda berat. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tabat taubatan law qussimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Allahu akbar.
sesungguhnya wanita penzina ini, dia telah bertaubat dengan taubat yang kalau kita pecah-pecahkan taubat tu kepada 70 orang daripada penduduk Madinah, lawasi'athum, nescaya taubat wanita ni lagi besar daripada mereka. Maknanya taubat dia lagi luas daripada keseluruhan 70 orang penduduk Madinah. Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillah. Adakah kamu mendapati satu taubat yang lebih afdal daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Hadirin dan hadirat. Jadi ini disebut. Maknanya kini adalah taubat wanita tersebut. Jadi kita kena tahu taubat ni peranan dia besar, hadirin dan hadirat. Bahawasanya kita dalam apa je orang kata dosa maksiat yang kita lakukan, jangan sesekali abaikan istighfar dan jangan sesekali abaikan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kata-kata daripada Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau kata, kam man aznaba zamban, dia kata, berapa ramai orang yang melakukan dosa, thumma tazakkar wastaghfar, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian dia istighfar, sara ba'da taubah, selepas taubat dia menjadi individu yang jauh lebih baik daripada keadaan dirinya sebelum dia bertaubat. Sebelum bertaubat jahat, buat maksiat, tapi ramai orang yang lepas dia bertaubat dia jadi manusia lebih baik, hadirin dan hadirat. Jadi itu peranan taubat. Kita jangan nak kecilkan peranan taubat. Kita tak naklah taubat nanti Allah terima ke, takutlah Allah tak terima. Tak, taubat, hadirin dan hadirat. Buat dosa, buat silap sikit, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun kita lazimi zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi banyak membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lebih daripada 70 kali, hadirin dan hadirat, dalam sehari. Maknanya dalam satu majlis ada sahabat kata, kami menghitung Rasulullah SAW sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lebih daripada 70 kali. Jadi Nabi salat ke atas jenazah dia walaupun dia berzina kerana dia telah bertaubat. Begitu. Kerana dia telah bertaubat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala mayyit tabi'ahu ila al-maqabir mashiyan amamah. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah selesai mendirikan salat ke atas si mati, baginda akan mengikut atau mengiringi si mati ini ke mana? Ke kubur. Dan baginda akan berjalan di depan jenazah. Maknanya masyian amamahu, Nabi akan berjalan dan Nabi di depan jenazah tersebut. Wa sunna liman tabi'al janazata, dan disunatkan kepada orang yang mengiringi jenazah, in kana rakiban, kalau dia menaiki haiwan tunggangan, maksudnya contohnya dia naik keldai ataupun dia naik kuda ataupun dia naik haiwan tunggangan. Tapi macam kita zaman sekarang, dia mengiringi jenazah ke kubur, dia naik kereta atau dia naik motor atau dia naik basikal. Gitulah umpamanya. Ayyakuna wara'aha, maka kita yang menaiki kenderaan duduk di belakang jenazah. Bukan duduk di depan jenazah, duduk di belakang jenazah. Ini sunat hukum dia. Wa in kana masyian, dan kalau kita mengiringi jenazah dan kita berjalan kaki, tak naik kenderaan, ayyakuna qariban minha, maknanya kedudukan kita ni berdiri berhampiran dengan jenazah. Ini disunatkan. Imma khalfaha au amamaha, sama ada kita duduk belakang jenazah tapi dekat, ataupun kita duduk depan jenazah dan dekat juga kedudukan kita dengan jenazah sekiranya kita berjalan kaki. Kalau menaiki kenderaan, duduk belakang jenazah. Au an yaminiha au an shimaliha, ataupun kita duduk belah kanan jenazah atau duduk belah kiri jenazah. Terpulang, sama ada depan ke belakang ke kanan ke kiri, yang penting duduk dekat, hadirin dan hadirat. Wa kana ya'muru wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil isra'i biha, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk kita menyegerakan pengurusan jenazah. Maknanya menyegerakan pengebumian jenazah. Kerana ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan asri'u bil janazah, hendaklah kalian menyegerakan pengurusan jenazah. Wa kana idza tabi'aha,
Wa kana idza tabi'aha lam yajlis hatta tuda. Nabi kita apabila baginda mengiringi jenazah ke kubur, baginda tidak akan duduk di kubur sehinggalah jenazah telah dimasukkan ke dalam kubur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabi'tumul janazata fala tajlisu hatta tuda. Apabila kamu mengiringi jenazah ke kubur, maka jangan kamu duduk sehinggalah jenazah telah dimasukkan ke dalam kubur. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wal muradu wad'uha bil ard. Apa sabda Nabi bila Nabi kata hatta tuda, sehingga diletakkan? Apa maksud diletakkan? Jadi Ibn Al-Qayyim, beliau kongsikan pandangan gurunya Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, yang dimaksudkan dengannya adalah wad'uha bil ard, kita masukkan dia ke dalam tanah, ataupun kita meletakkan jenazah di atas tanah. Itu maksud dia, meletakkan jenazah di atas tanah. Maknanya kalau jenazah dah diletakkan di atas tanah, baru boleh duduk. Walam yakun min haddihi, itu dah selesai bab tu. Dan walam yakun min haddihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan termasuk daripada petunjuk dan sunnah Nabi as-salatu ala kulli ghaibin mayyit. Maknanya salat jenazah secara ghaib bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berterusan. Itu maksud dia. Nabi buat, bukan tak pernah buat. Tapi bukan pada semua orang yang mati secara ghaib. Mati secara ghaib ni jangan kita ingat dia hilang pula. Jangan salah faham hadirin dan hadirat. Maksudnya adalah solat kita pun fahamlah, solat jenazah ghaib ni bila jenazah tu tak ada depan kita. Itulah maksud dia. Contohnya keluarga kita meninggal, tapi dia mana, rumah dia kat mana? Rumah dia kat London sebagai contoh. Jadi dia meninggal kat sana. Dia tak ada kat depan kita dekat Ulu Kelang, dekat United Kingdom, hadirin dan hadirat. Jadi oleh kerana itu dia tak bolehlah kita nak, orang kata nak solat kepada jenazah dia depan-depan. Tapi boleh tak kita solat jenazah dia dekat Malaysia ni? Kita kata boleh. Contoh. Itu satu pandangan. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Tapi kita tengok apa pandangan Ibn Al-Qayyim. Dia kata di sini, bukan menjadi petunjuk dan sunnah Nabi untuk mendirikan solat ke atas setiap jenazah yang ghaib. Maksudnya begitu. Faqad mata khalqun kathirun minal muslimin wahum ghaib. Wahum ghaib. Sesungguhnya telah meninggal dunia begitu ramai di kalangan umat Islam dalam keadaan mereka ghaib. Maknanya mereka tak ada depan Nabi. Falam yusalli alaihim. Pun begitu, Nabi tidak mendirikan solat ke atas jenazah mereka. Begitu. Wasahha anhu, tetapi dalam masa yang sama telah sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala an-najashi salatahu 'ala al-mayyit. Nabi pernah mendirikan salat jenazah secara ghaib ke atas Najashi, Maharaja Habsyah. Yang ini diriwayatkan oleh apa? Oleh Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Cuma disebutkan di sini satu pandangan. Ini pandangan yang berbeza dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang mutlak boleh sembahyang secara ghaib kepada jenazah, hadirin dan hadirat. Pandangan ini disebutkan, dikata di sini, waqala Syekhul Islam Ibn Taymiyah as-sawabu, pendapat yang tepat. Ini pandangan Ibn Taymiyah. Annal ghaiba in mata bi balad lam yusalla alaih sulliya alaihi salatul ghaib. Begitu. Sesungguhnya orang yang berada di ghaib, maknanya orang yang berada di luar kawasan kita, sekiranya dia meninggal dunia di satu-satu tempat, tapi di tempat tu tak ada orang mendirikan solat jenazah dia, dekat sana tak ada siapa solat jenazah dia, maka kata Ibn Taymiyah, sulliya alaihi salatul ghaib. Orang inilah yang kita solatkan secara ghaib ke atas jenazah dia. Tuan-tuan boleh faham beza dia? Maknanya kalau di sisi Ibn Taymiyah, kalau macam contoh kawan ni tadi dia meninggal di UK, tapi dia meninggal di UK dengan komuniti Muslim yang penuh dan mereka telah solat jenazah kepada jenazah dia, kita kat Malaysia perlu tak solat jenazah dia? Tak perlu dah. Ini pandangan dia.
Tapi yang Najasyi tadi, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat ke atas jenazah dia? Sebab Najasyi pada zaman itu tak ada siapa yang semayang kat jenazah dia. Jadi Nabi mengambil tanggungjawab tu. Begitu. Tapi ini pandangan yang dikatakan sebagai tepat oleh Ibnu Taimiyah. Begitu. Cuma macam saya katalah, kalau tuan-tuan mempelajari fiqh mazhab Syafi'i, dia tak syaratkan macam tu. Maknanya jenazah ni kalau kita ada, kalau tak kira lah dekat sana orang dah semayang ke tak semayang ke, kita boleh je semayang kepada jenazah dia. Boleh saja. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qama lil janazati lamma marrat bih. Ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda berdiri untuk jenazah apabila jenazah lalu. Wa amara bil qiyam laha, dan baginda memerintahkan untuk berdiri kalau ada jenazah yang lalu. Tapi dikatakan di sini wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qa'ad. Ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi duduk dan Nabi tak berdiri. Jadi begitulah. Fakhtulifa fi dhalik. Maka ulama kita berbeza pendapat dalam isu tersebut, kata Ibn Al-Qayyim. Faqil, maka ada pendapat yang mengatakan al-qiyamu mansukh. Arahan untuk berdiri bila jenazah lalu itu telah mansukh. Maksudnya bila telah mansukh, yang nasihnya apa, yang menasahkannya apa? Kekal duduk, tak payah berdiri kalau jenazah lalu. Ini satu pandangan. Dan wal qu'udu akhirul amrain. Maknanya kita duduk ketika jenazah lalu, tak payah bangun. Yang ni adalah pendapat yang terakhir. Maknanya pendapat yang paling latest sekali. Maknanya sehingga Nabi wafat SAW. Maknanya pendapat yang kata kena berdiri ketika jenazah lalu, ini adalah pendapat yang telah mansukh. Yang akhirul amrain, yang terakhir daripada dua ini, duduk ke berdiri? Duduk adalah yang terakhir. Waqila, dah ada pendapat yang menyebut, kata Ibn Al-Qayyim, bal al-amran jaizatan, bahkan kedua-duanya harus. Begitu. Nak berdiri boleh, tak berdiri pun tak apa. Nama pun benda harus, hadirin dah hadirat. Benda harus ni kita kata apa? Perkara yang agama ni bagi pilihan. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Wa fa'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanun lil istihbab. Perbuatan Nabi ni nak menjelaskan hukum harus. Kita tahulah bahawasanya perbuatan Nabi ni dia boleh perbuatan Nabi ni mensabitkan hukum. Itu dia punya kaedah dia. Perbuatan Nabi kita mensabitkan hukum. Jadi ada benda-benda yang Nabi buat bukan nak menunjukkan wajib. Banyak yang nak menunjukkan boleh je. Macam kita ceritakan dahulu, hadirin dah hadirat, ada riwayat dalam Sahih Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat kencing berdiri. Pernah dilihat kencing berdiri. Jadi bila kita baca hadis tu, tak bolehlah mudah kita kata sunnah Nabi kencing berdiri, Syekh. Allah, kita dengar pun jadi terkejut. Sebab apa? Dia pula kata, aku jumpa dalam Sahih Bukhari. Kita kata begitu. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia baca juga dalam Sahih Bukhari, dia akan jumpa hadis daripada Aisyah. Yang mana Aisyah kata, kalau ada orang yang mendakwa dia pernah tengok Nabi kencing berdiri, ataupun dia mendakwa Nabi ni pernah kencing berdiri, jangan kamu percaya kepada dia. Lepas tu kata Aisyah, dia kata apa? Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat. Nabi tak pernah kencing berdiri sekali pun. Ni kata Aisyah. Dah macam mana pula ni? Tadi yang kawan tu kata tengok Nabi berdiri kencing. Aisyah kata Nabi tak pernah kencing berdiri, melainkan dalam keadaan duduk. Jadi nampak ada apa? Clash. Ada pertembungan, percanggahan. Betul tak? Ini dinamakan sebagai ta'arud bainal adillah, percanggahan di antara dalil-dalil. Tapi adakah kalau satu ni hadis palsu, satu hadis sahih, mudah buang yang palsu, yang ni sahih ambil yang sahih. Tapi ni kedua-dua riwayat siapa tadi? Sahih Bukhari. Betul tak? Kedua-dua riwayat oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Jadi dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dia kata yang sunnahnya adalah kencing duduk. Itulah aksar, itulah yang banyak perbuatan Nabi. Jadi bila Nabi ni diriwayatkan, direkodkan pernah kencing berdiri, jangan kita kata itu sunnah, benda yang sekali buat, hadirin dan hadirat. Sedangkan yang banyak dia buat adalah kencing duduk. Tapi kita anggap perbuatan Nabi tersebut adalah, kata Ibnu Hajar, li bayanil jawaz,
untuk menjelaskan hukum, maknanya benda tu boleh. Tapi sebenarnya dari sudut hukum, dengan dari sudut hukum, kencing berdiri itu makruh. Hadirin dan hadirat, dari sudut hukum. Habis Nabi takkan Nabi buat benda yang makruh. Isu dia, Nabi bukan buat benda yang makruh. Nabi buat nak menggambarkan ia tidak haram. Begitu. Tapi dari sudut hukum, dia adalah makruh. Begitu. Dan sama juga dengan situasi bawa budak masuk dalam masjid. Yang ini disebut dalam hadis. Dan juga bawa haiwan masuk dalam masjid. Budak di situ maknanya budak yang belum memayis. Yang dah memayis ada isu. Yang belum memayis. Yang kedua, yang kadang-kadang yang lawaknya, kadang orang kita ni bila memayis tu beri bawa anaknya. Bila anak dah balik tak bawa pula. Padahal yang balik yang dituntut. Hadirin dan hadirat, nampak dia punya kadang-kadang begitu. Yang balik yang dituntut sebenarnya. Dan tambah lagi yang memayis lagi yang dituntut juga. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu salat bila mereka umur 7 tahun. 7 tahun tu memayis. Okey. Jadi yang saya nak cerita adalah, tapi Nabi SAW pernah tak bawa budak yang belum memayis masuk dalam masjid? Pernah. Pernah tak Nabi bawa masuk haiwan dalam masjid? Pernah. Jadi kita kata, takkan Nabi buat benda makruh? Bukan. Memang benda tu makruh. Tapi Nabi buat nak menggambarkan ia tidak haram. Itu dia. Nabi buat nak menggambarkan ia tidak haram. Kan ada hadis yang kata Nabi tawaf atas unta, betul tak? Tawaf ni di Kaabah, betul tak? Kaabah dalam apa? Dalam masjid lah, betul tak? Jadi bila Nabi tawaf di Kaabah, maknanya Nabi tawaf datang unta dalam masjid lah tu. Jadi Nabi bawa haiwan dalam masjid. Tapi kita bukan masuk kita boleh bawa lembu kita dalam masjid esok. Janganlah. Sebab dia makruh. Hadirin dan hadirat. Dan begitu juga, Nabi pernah tak solat dengan mendukung cucu Nabi nama dia Umamah binti Zainab tu? Pernah solat Nabi begitu. Hadirin dan hadirat. Tapi itu nak menggambarkan ia tidak haram. Cuma adanya beberapa riwayat yang menunjukkan kepada kemakruhan hal tersebut. Jadi sama juga dalam isu ni. Perbuatan Nabi dalam situasi ni yang berdiri apabila lalunya jenazah adalah untuk menjelaskan ia harus. Wa tarkuhu bayanun lil jawaz. Dan Nabi meninggalkan perbuatan itu nak menggambarkan ia pun boleh juga. Cuma Ibnul Qayyim ditambah, dia kata wa hadza aula, iaitu tinggal tu lebih utama. Maknanya tak payah berdiri lebih utama. Ini pandangan Ibnul Qayyim begitu. Hadirin dan hadirat. Jadi ulama-ulama kita ni mereka meneliti dalil-dalil dan mereka simpulkan. Itu kesimpulan dia. Macam tu. Tapi boleh jadi ulama yang berbeza, dia guna dalil yang berbeza. Itu kesimpulan dia pula. Okey. Jadi ini kita raikan pandangan-pandangan ini, hadirin dan hadirat. Cuma kita tengok. Kalau kita pegang kepada ini mansuh, maka yang nasihnya adalah duduk. Tak perlu berdiri kalau jenazah lalu. Hadirin dan hadirat di depan kita. Dan dikata di sini wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Nabi alla yadfan al-mayyita 'inda tulu'i syams wala 'inda ghurubiha. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda tidak mengebumikan jenazah ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Baginda tidak menggebumikan jenazah ketika mana terbitnya matahari dan juga ketika terbenamnya matahari. Wala hina yaqumu qa'imuz zahirah. Maknanya kalau dalam situasi yang panas terik pun sama juga, hadirin dan hadirat. Dan disebutkan di sini, yang ni yang terakhir pada malam ini, hadirin dan hadirat. Wa kana min hadihi al-lahdu wa ta'miqul qabri wa tawsi'uhu min 'indi ra'sil mayyiti wa rijlaihi. Wa yuzkaru anhu annahu kana idza wada'a al-mayyita fil qabr qala sallallahu alaihi wasallam Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah
wa fi riwayah bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Ini semua ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Antara petunjuk Nabi SAW adalah baginda akan mendalamkan kubur. Baginda akan melapangkan daripada kawasan kepala sehinggalah kepada kawasan kaki jenazah. Maknanya tak sempit antara kepala dan kaki itu. Bukanlah orang kata macam rumah sewa kat KL sebahagian sekarang sempit benar kita kata kan, contoh. Jadi mesti ada sedikit tausek, ada keluasan sedikit keluasan. Dan disebut di riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda meletakkan jenazah di kubur, baginda baca doa. Kata Ibn Al-Qayyim, antara doa Nabi ataupun antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak turunkan jenazah ke kubur, Nabi baca bismillah dengan nama Allah, wa billah dengan Allah, wa ala millati rasulillah. Ataupun kita boleh baca bismillah wa ala millati rasulillah. Boleh begitu. Hadirin dan hadirat, di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan antara lain Nabi baca bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah, di jalan Allah, atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa yuzkaru anhu aidan annahu kana yahsu 'ala al-mayyit idza dufina at-turab min qibali ra'sihi salasan. Dan disebutkan juga bahawasanya Nabi pernah menaburkan tanah. Nabi menaburkan tanah menerusi daripada sudut kepala si mati sebanyak tiga kali. Maknanya apabila jenazah telah dikebumikan, Nabi yahsu ni makna dia Nabi, saya kata apa tadi, tabur. Nabi menaburkan tanah daripada bahagian kepala ataupun daripada arah kepala si mati selepas dikebumikan sebanyak 3 kali. Hadirin sidang jemaah, sebanyak 3 kali. Wa kana idza farigha min dafnil mayyit, baginda ini sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah selesai pengebumian jenazah, qama ala qabrihi huwa wa ashabuh, baginda berdiri dan para sahabat baginda juga berdiri di kubur orang yang telah dikebumikan itu. Wa sa'ala lahu at-tasbit, dan Nabi berdoa supaya Nabi dan para sahabat ketika itu selepas pengebumian berdoa kepada Allah, semoga Allah kurniakan kepada orang yang mati ini tasbit, iaitu diberikan ketetapan. Hadirin dan hadirat, tasbit ni maknanya dia sabat. Sabat ni maknanya dia tetap. Begitu. Wa amarahum ay yas'alu lahu at-tasbit. Dan ini hadis sahih daripada Nabi. Kita ada baca masa, kalau tuan-tuan masih ingat, dahulu saya di Baitul Salam, saya pernah buat fiqh pengurusan jenazah. Dahulu, pada beberapa tahun yang lepas. Cuma saya rasa itu bukan di bangunan kita sekarang, cuma di Makoba dulu. Yang tu fiqh pengurusan jenazah. Yang tu kita ada sebut berkenaan dengan anjuran ini. Nabi kata salullaha lahu tasbih. Nabi kata begitu. Nabi kata kepada sahabat-sahabat lah, mintalah kepada Allah agar Allah beri sabat kepada dia, fa innahu al'ana yus'al, kerana dia sekarang sedang ditanya, dia sedang disoal sekarang dalam kubur. Jadi itu antara yang dianjurkan. Dan yang terakhir, walam yakun yajlisu yaqra' indal kubur, bukan petunjuk Nabi duduk dan baca Quran di kubur. Gitu. Ataupun yang lebih tepat, bukan petunjuk Nabi duduk dan baca Quran di sisi kubur. Gitu. Wala yulaqqinul mayyit, dan baginda tidak mentalkinkan si mati. Baginda tidak mentalkinkan si mati. Cuma ini makna talqin dari sudut selepas kematian. Maknanya dipahami, sebab hadis talqin ni ada hadis, bukan ada hadis. Kan Nabi SAW kata laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan kepada mauta kamu la ilaha illallah. Cuma pahaman mauta tu ulama khilaf. Maknanya mauta di situ, ada ulama kata mauta di situ orang yang muhtadar, orang yang sedang nazak. Sebab orang nazak diajarkan kepada dia la ilaha illallah, adalah benefitnya.
Betul tak? Supaya dia sebelum dia mati sempat sebut la ilaha illallah. Talqin ni bisik ke telinga, itu talqin. Tapi ada juga yang faham mauta di situ sebagai apa? Sebagai orang yang telah mati. Jadi sebab itu dia buat talqin selepas kematian. Maknanya dalil yang sama, kepahaman berbeza, hadirin dan hadirat. Itu yang kita kena faham. Jangan kita ingat orang yang buat ni tak ada dalil. Tak, dalil ada, kepahaman yang tak sama. Kepahaman manusia ni berbeza-beza, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu berlaku khilaf. Sebab itu berlaku khilaf. Cuma Ibnul Qayyim dia cenderung kepada pandangan yang mana? Pandangan dia talqin di situ, mauta di situ, yang sebelum mati ya. Maknanya orang yang sedang nazak, orang yang sedang sakaratul maut, barulah kita talqin la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Tambah ada pula dalil yang Nabi kata, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang perkataan terakhirnya daripada dunia adalah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Begitu. Jadi itu yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Dan insyaAllah kita sambung lagi pada kuliah akan datang, hadirin dan hadirat. Memadai sekadar itu, saya minta maaf jika ada salah silap terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.